Hai, Assalamualaikum. So, hari ni Cik Guna ajak kamu bincang apakah bagaimana kita nak gunakan faktor-faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas dalam kehidupan kita. Okey, so topiknya 7.3. Okey, anda boleh tengok dalam buku teks anda. Okey, so di sini kita akan bincangkan beberapa situasi berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. So, seperti yang anda tahu, kita ada 5 kan yang kita beri penekanan dalam pembelajaran kita. Eksperimen yang kita buat ada 4 iaitu K, S, S, M. Okay. So, kepekatan, saiz, suhu dan juga makin. Okay. Alright, so kita nak tengok. Okay, yang pertama saya nak ajak kamu bincang tentang faktor saiz. Okay, so bagaimana kita nak gunakan faktor saiz ni dalam kehidupan kita? So, salah satunya adalah bagaimana ubat bertindak balas dalam badan kita. Okay, so dikatakan anda pernah dengar tablet antacid. Okay, so pesakit gastrik ni dia akan consume tablet antacid lah. Okay, so doktor akan minta pesakit untuk mengunyah berbanding dengan menelan. Kenapa kena kunyah ubat berbanding dengan menelan sebiji tu kan? Okay, sebab kita tahu bila kita kunyah maknanya kita menyebabkan ubat yang dalam tablet dalam bentuk pepejal tadi tu dia masih lagi pepejal tapi saiznya akan berubah menjadi macam serbuk lah. Okay? Dia akan lebih kecil, okay? Dan menambahkan jumlah luas permukaan yang terdedah. Okay? So dengan cara tu lebih cepatlah tablet antacid tu boleh bertindak balas dalam kita punya kita punya ni lah badan. Okay. Alright, sekejap Okay, kejap. Saya nak cari pen saya. Pen ajaib ni. Okay. Alright, so itu yang pertama adalah tentang faktor saiz. Okay. Situasi yang kita gunakan adalah semasa kita nak makan ubat. Okay, so di sini ubat yang diceritakan ataupun ditekankan adalah ubat antacid lah dan juga ubat-ubat yang lain lah. Okay, so tablet kunyah. Okay, berbanding cara menelan. Boleh jadi soalan kebat juga. Okay, untuk kamu fikirkan. Alright, so point dia saiz lebih kecil. Okay, dan jumlah luas permukaan terdedah meningkat. Alright, so lebih senang ubat untuk bertindak balas dalam perut. Okay, next. Contoh, siapa yang memasak kan? So, lebih baik contoh, apa suka makan Maggi kan? Kita ambil contoh Maggi lah. Yang ni dalam ni dia bagi kentang kat kita kan? Okay, so kalau Maggi, kita patah-patahkan Maggi, so lebih cepat Maggi tu untuk kembang kan berbanding dengan kita lempak seketui kan. So Maggi tu akan ambil masa untuk lembut lah. Alright, so dalam cerita ni dia kata kentang. So kentang ni akan dipotong menjadi kepingan nipis. Macam ni lah, kepingan nipis, jalur panjang-panjang, McDonald. Alright, McDonald ataupun apa tu, budak-budak suka apa, Happy Meal lah. Okay, kenapa dia kena potong jadi kepingan ni? Dia punya kesan dia akan lebih cepat dimasak. Okay, so kepingan nipis kentang atau jalur kentang mempunyai sama juga jumlah luas permukaan yang terdedah yang lebih besar terhadap minyak masak berbanding kentang yang tidak dipotong. Ambil masa. Nampak macam masak kat luar tapi rupanya kat dalam masih lagi keras. Macam itulah. So bila kita nak goreng ikan ke, kita kelak-kelak sikit badan dia tu supaya jumlah permukaan akan lebih besar dan meningkatkan kadar untuk ia masak dengan lebih cepat. Okay. Alright. So kita tahulah. So saiz kita nak kecil supaya luas LP luas permukaan menjadi besar. Dengan cara tu kadar tindak balas meningkat. Alright. Itu dia punya signifikan dia. Alright. So next. Okay. Tengok bawah. Faktor kepekatan. Okay. So yang digunakan kita boleh lihat dalam kita punya kehidupan seharian dikatakan kakisan oleh hujan asid. Okay. Ni dia cerita pasal bangunan besi. Okay. Yang terletak dengan kawasan perindustrian. Contoh macam kalau kita ni dekatlah area mana? Bayan
baru tu kan banyak kilang kan. So bila banyak kilang mereka akan lepaskan asap. So asap tu akan bergabung dalam awan kita dan akhirnya akan turun semula sebagai hujan asid lah. So bangunan besi tadi tu dikatakan lebih cepat terkakis sebab dia berdekatan dengan kawasan perindustrian. So hujan asid ni terjadi sebab apa? Sebab asap tadilah. So apabila kepekatan bahan pencemar beresid meningkat, tahap keasidan hujan asid pun bertambah. Okey, so kadar kakisan pun meningkat lah. Maknanya bangunan tu kalau tidak dibuat protection macam cat ke, okey, dia akan lebih cepat berkarat. Okey, contoh. Alright. So next, dari segi faktor kepekatan juga adalah pembakaran petrol di dalam enjin kereta. Okey, nanti ramai-ramai kalau konon-konon minyak turun semua pakat-pakat beratung dekat Petronas kan. Okey. Alright, so sebenarnya macam mana dia bertindak balas? Okey. So wap petrol dan udara akan dimampatkan dalam kebuk pembakaran. Okey, sebelum enjin dibakar. So sebelum enjin kereta, kebuk pembakaran enjin kereta sebelum dibakar. So dibakar ni makna kata enjin start lah. Bila enjin start. Okay. So mampatan tersebut meningkatkan kepekatan wap petrol dan menyebabkan pembakaran petrol berlaku dengan cepat sehingga meletup. Alright. Okay. So tenaga yang dibebaskan daripada pembakaran petrol digunakan untuk menggerakkan kereta. So benda ni akan berlaku dengan cepat lah. So kalau dia tak berlaku dengan cepat, kita nak cepat kan? Nanti kereta kita jadi macam kura-kura. Orang lain boleh bergerak orang kata at least lah 60 km sejam. Okay, kereta kita 20. Sebab apa? Tindak balas tu adalah perlahan. Kepekatan wap petrol. Okay, so alright. So something to ponder. Why not awak cari perbezaan antara RON 95, 97. Apa beza? Okey, kenapa dikatakan sebagai 95 dan kenapa dikatakan sebagai 97? So, ada apa-apa kesan tak dengan kita punya itulah pemampatan udara atau wap petrol tadi tu? Okey? Nanti bagi tahu dalam perbincangan. Alright. So, seterusnya yang ketiga, kita nak tengok faktor suhu. So, suhu ni kalau anda tengok, bersihkanlah. Tengok, satgi bangkit, pergi tengok mak hampa punya anak dara Jepun, Korea ke. Siapa dia anak dara Jepun, anak dara Korea tu? Kita punya mesin basuh. Okay, dia ada banyak butang kan, tahu tak? Okay, so kalau dia kata cuci air panas, okay, dia kata kalau baju ni masukkan sabun ataupun deterjen, okay, dan kita campurkan dengan air panas, so dia akan meningkatkan kadar tindak balas. Maknanya kita punya proses pencucian pun akan berlaku dengan lebih cepat. Cuba habaq, apa jenis fabrik yang perlukan air panas tadi? Okey, dia ada kelebihan dia. So nanti kamu jadi token mesin basuh ke? Buat. Okey, so itu adalah sebenarnya kita mengaplikasikan faktor suhu dalam kehidupan harian kita. Kita gunakan, kalau kita tingkatkan suhu, so apa jadi? So dalam cerita ni adalah pembersihan lah. Okay, and then kita masak makanan. Kan? Ataupun senang cerita, orang main rumah. Kan? Takkan nak bancuh ayak gula dengan ayak sejuk. Lambat kan? So, kalau nak cepat, kita bubuh ayak panas sikit. So, nanti gula tu akan lebih cepat melarut. Okay, ni dia kata selain daripada pengaruh saiz, makanan lebih cepat dimasak pada suhu yang tinggi. Tadi kita kerat kecil-kecil kan? Lepas tu, kita bubuh dalam minyak yang menggelegak. Ni dia cerita air mendidih pada 100 darjah Celsius. Manakala minyak masak belum mendidih walaupun dipanaskan 180 darjah. Oleh itu, makanan yang digoreng dalam minyak akan lebih cepat masak. So make sure minyak kita betul-betul panas. Okay. Alright. I think this is last. Alright. Iaitu tentang faktor mangkin. Dengan kehadiran mangkin lah. Okay. So ini dia cerita pasal kereta. Okay. Penggubah bermangkin. Okay. Dipasang. Okay. Kereta moden dipasang dengan penggubah bermangkin. Okay. So yang ni ada nilai-nilai orang kata eco-friendly. Eco button,
boleh jumpa kat mana? Azia lah, kan kereta moden-moden sekarang lah. Okey, untuk mengurangkan pencemaran udara. So gas exhaust, macam ni dia bekerja? So gas exhaust dari enjin kereta mengandungi bahan pencemar. Okey. So tengok ni. So bila dalam benda ni dalam dia lah. Okey, menukarkan. So Rajah 7.18 menunjukkan bagaimana penggubah bermangkin menukarkan bahan pencemar kepada bahan yang selamat. Maksudnya dia masuk karbon monoksida, nitrogen dioksida ke, okey, gas-gas yang bahaya. Ni gas bahaya. Okey, once dia masuk dalam kebuk ni, okey, dalam kebuk ni kita akan letakkan mangkin yang bernama platinum. Sejenis logam lah platinum ni. Okey, so ni platinum ni, so dia akan tukarkan kita punya gas karbon monoksida tadi ni, dia akan keluar sebagai gas yang lebih eco-friendly. So ada wak ayak, ada karbon dioksida dan juga nitrogen. So lebih selamat untuk kita punya environment berbanding karbon monoksida tadi. Okey. So dalam kereta moden kita ada penggubah bermangkin. So tengok nanti pergi kat kereta hampa yang moden-moden hebat-hebat tu, pergi tengok ada eco mode something. Dia akan gunakan benda ni lah. Okey, one of the specialities. Okey. So setakat tu saja perbincangan kita. Anda ada apa-apa idea? Nanti lepas ni kita akan bincangkan bersama-sama dalam kelas yang seterusnya. So harapan saya bila kita belajar sains ataupun kimia lah, gunakan dalam kehidupan seharian kita. Sebab sains ni adalah satu bidang logik yang mana bersesuaian dengan kehidupan kita. Okay, so sekian, terima kasih.